بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن سار على دربهم واقتفى أثرهم من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد Ahlan wa sahlan bikum dalam program kita Hidup Bersama Al-Quran Al-Karim, tadabbur di dalam surah Al-Imran ayat 13 dan 14. Tajuk hari ini insya-Allah tajuk yang best, yang baik, yang kita hidup bersama dia. Mustahil dalam manusia kalau dia hidup tak ada syahwah nafsu atau syahwah hati. Syahwah hati. Kita pilih tajuk nafsu hati. Ini di dalam bahasa Melayu, di dalam bahasa Arab syahwat al-qalb. Syahwat al-qalb. Kita sebelum kita masuk tadabbur ayat Al-Quran Al-Karim, kita semalam baca doa untuk selamat atau untuk tathbit al-iman zaman al-fitnah. Doa zaman al-fitnah. Macam mana doa ulama Rabbani di dalam Al-Quran Al-Karim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini satu bahagian yang kita mahu buat macam ulama Rabbani. Doa sentiasa. Sebab zaman kita bukan macam zaman sahabah atau zaman tabi'in. Zaman kita banyak fitnah. Zaman sahabah ada cahaya an-nubuwah, ada cahaya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada cahaya Al-Quran yang turun. Tetapi zaman kita walau ada cahaya an-nubuwah, ada cahaya Al-Quran Al-Karim, alhamdulillah, tetapi tambah ada banyak fitnah. Macam mana kita nak selamat agama kita, selamat iman kita? Inilah kita ikut doa ulama Rabbani yang Allah Subhanahu wa taala beri umat Islam dalam Al-Quran Al-Karim ayat 8 di dalam surah Al-Imran. Juga semalam juga faham tadabbur macam mana bahagian dua yang mengingkar ayat Al-Quran Al-Karim atau mengingkar semua kitab yang Allah Subhanahu wa taala hantar ke Nabi dan Rasul. Macam mana akibat mereka? Ahli neraka juga di dalam ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Ini bahagian dua. Makna orang yang tak ikut sistem yang Allah Subhanahu wa taala pilih, makna dia pilih jalan yang salah. Kumpul untuk dunia, lari untuk dunia. Dalam hati dia ada dunia. Ini semua tak dapat manfaat hari kiamat. Kalau dia ikut dunia atau ikut hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala bagi kita contoh ala Fir'aun. Juga ada banyak orang yang buat macam Fir'aun. Macam mana akibat mereka? Allah Subhanahu wa taala marah dan beri azab. Kita baca di dalam Al-Quran Al-Karim macam mana akibat Fir'aun, macam mana akibat An-Namrud, macam mana akibat banyak orang zalim yang buat macam ini. Hari ini insya-Allah ada tajuk nafsu hati dan cerita Ghazwat Badr. Macam mana Allah Subhanahu wa taala buka jalan yang baik depan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Allah Subhanahu wa taala sayang orang, semua yang susah dia nampak mudah. Bila Allah Subhanahu wa taala sayang orang,
Makna hati orang dekat Allah Subhanahu wa taala, tak ada apa-apa yang mustahil depan dia. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu Ghazwat Badr sedikit 313 atau 14 sahabi, dan orang kafir 1,000. Orang kafir 1,000, ramai. Macam mana orang sahabah dan orang kafir kalau lihat atau kalau jumpa gaduh, buat masalah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak siap, tak tahu ada Ghazwat Badr, tak tahu jumpa orang kafir, dan orang kafir dah siap. Ada banyak koda, ada banyak alat-alat yang nak barang untuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belakang ini ada hikmat Allah Subhanahu wa taala. Manusia tak nampak hikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tahu macam mana tadbir ahlul Islam dan orang yang hati dia dekat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tadbir. Macam mana tahu tadbir ini? Ayat 13 di dalam surah Al-Imran bagi cerita Ghazwat Badr, macam mana ahlul Islam, sahabat Rasulullah dan orang kafir yang nak bunuh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana rasa hikmat Allah Subhanahu wa taala tolong sahabat Rasulullah. Macam mana sahabat Rasulullah lihat mereka orang kafir sedikit. Sebelum jumpa, sahabat Rasulullah lihat orang kafir sedikit. Dan orang kafir lihat sahabat Rasulullah sedikit juga. Bila jumpa orang kafir dan orang Islam, sahabat Rasulullah lihat orang kafir sedikit. Tetapi orang kafir lihat sahabat Rasulullah ramai, banyak. Bukan 314 orang. Siapa yang tolong ini? Siapa yang tadbir ini? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kana lakum ayatun fi fi'atain iltaqata." Qad kana lakum ayah. Allah Subhanahu wa taala beri ini ibrah. Bukan khas waktu zaman An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi ini satu kaidah. Makna Allah Subhanahu wa taala sentiasa boleh tolong orang yang buat baik. Boleh buka jalan yang baik depan orang yang buat yang baik. Ini satu kaidah waktu zaman An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang kafir dan orang Islam. Qad kana lakum ayatun fi fi'atain, dua jamaah, jamaat Islam dan jamaat kuffar, orang kafir. Fi'atain iltaqata, makna jumpa orang kafir dan jumpa orang Islam. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah, satu jamaah nak bunuh orang yang buat dosa, yang buat masalah yang tak terima yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Makna ini satu jamaah jamaat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ukhra kafirah, dan jamaah yang lain kafirah, min inkar an-nubuwah, min inkar Allah, min inkar kalam Allah, min inkar Al-Quran Al-Karim. Yarawnahum mithlaihim ra'yal ain. Mereka lihat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ramai. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala tadbir hikmah. Dan sahabat Rasulullah lihat orang kafir sikit. Siapa yang menang dalam Ghazwat Badr? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna al-ibrah, ibrah yang kita bawa bukan sebab
banyak masyarakat, bukan sebab banyak harta, bukan sebab banyak alat, tetapi sebab apa? Ada taqwa Allah Subhanahu wa taala. Bila kita buat amal atau buat apa-apa, taqwa Allah ada dalam hati kita. Sebab kalau Allah tak bagi izin, memanglah kita tak boleh buat apa-apa. Kalau Allah Subhanahu wa taala tak bagi rahmah, kita tak boleh buat apa-apa. Semua ini dalam tadbir hikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala tolong orang yang buat baik, yang hati dekat Allah Subhanahu wa taala. Maksud dalam ghazwat Badr ini ghazwat Al-Furqan, Al-Fariqah. Sebab dia Fariqah, ada hak, ada salah, ada batil. Bila ada ghazwat Badr, mereka tahu yang tolong sahabat Rasulullah Allah Subhanahu wa taala. Allah hantar malaikah yang tolong sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah buka jalan depan sahabat dan sahabat nampak barakat Allah Subhanahu wa taala depan mata. Ini satu nikmat yang kita nak bawa. Lidzalika hujung ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar." Ibrah. Cerita ini bukan macam cerita dalam TV atau dalam phone, dalam YouTube, tak. Ini cerita, dalam cerita ini ada kaidah. Ada umat Islam boleh hidup dalam kaidah ini. Ada selamat agama kita. Ada selamat iman dalam hati kita. Macam mana kita muhasabah diri. Apa yang ada dalam hati kita. Ada iman betul atau ada dosa banyak, macam mana kita bersih. Allah Subhanahu wa taala tolong orang yang buat baik dan buka jalan yang kita nampak mustahil buka jalan depan orang ini. Tetapi dalam hikmat Allah Subhanahu wa taala tak ada apa-apa yang mustahil. Tak ada apa-apa yang mustahil. Juga lepas ghazwat Badran al-Kubra, Allah Subhanahu wa taala beri nasihat semua manusia. Bukan khas ke sahabat Rasulullah atau khas ke umat Islam sahaja. Tetapi nasihat semua manusia ada dalam hidup dalam nasihat ini. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. زين للناس. Allah Subhanahu wa taala mencipta dunia kita nampak cantik. Dalam dunia semua yang baik. Dalam dunia banyak taman-taman. Dalam dunia banyak yang best. Kita nampak depan mata kita. Tetapi dalam ini ada ujian. Dalam dunia kita ada ujian. Orang mukmin dia lihat macam mana siapa yang susun ini. Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Macam mana buat amal untuk imarah dunia. Dalam imarah ini ada ridha Allah Subhanahu wa taala. Az-zinah yang cantik kita nampak ini Allah yang buat. Siapa yang buat bintang-bintang dalam langit? Kita lihat malam macam mana? Allah. Siapa yang buat
taman-taman, ada buku, ada bunga, ada banyak warna, ada banyak laut, ada banyak sungai, ada banyak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam ini ada ujian. Bila rasa orang mukmin macam mana nak cari ridha Allah Subhanahu wa taala buat imara atas bumi, ada ridha Allah Subhanahu wa taala, juga syaitan masuk terus nak tutup jalan depan manusia. Nak manusia buat dosa. Nak manusia buat maksiat. Nak manusia buat masalah atas bumi. Sampai Allah Subhanahu wa taala marah ke manusia. Nasihat ini, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Hubbus syahwat, suka syahwat. Suka syahwat. Dan syahwat dalam manusia 3 bahagian. 3 bahagian. Macam mana kita nak tahu syahwat nafsu 3 bahagian? Dalam hati manusia ada qalb, ada hati, satu hati. Allah Subhanahu wa taala lihat dalam hati ini. Bila jasad kita mati, bila jasad kita mati dan terus masuk dalam al-qubur, hati ini pindah dalam al-qubur. Makna pindah, hidup dalam al-qubur. Sebab apa? Sebab muhasabah dalam al-qubur. Juga ardhul mahsyar, hari qiyamah, dia pindah masuk dalam badan yang sentiasa hidup. Bukan badan kita yang ada dalam dunia ini, dah pindah dalam badan lain. Dalam badan ini yang masuk di dalam syurga sentiasa atau masuk di dalam neraka sentiasa. Ini marhalah hati. Ini marhalah hati. Okey. Hati dalam badan kita dalam dunia, dia tak hidup kalau kita tak makan, tak minum, tak ambil obat atau apa-apa yang untuk selamat badan kita, macam servis. Macam servis kereta, contoh macam mana kereta, kalau tak ada minyak, macam mana dia jalan? Kalau tak tahu macam mana susun servis, kadang-kadang rusak ini, tayar atau apa-apa, ada masalah, nak servis, pergi hantar warsha. Untuk apa? Untuk servis. Cek kalau ada masalah. Hati yang ada dalam badan kita macam ini. Macam ini. Dalam dunia, nak susun, nak servis, nak makan, nak minum. Macam mana cari yang baik? Makan, minum, orang Islam, orang mukmin cari yang halal. Makan yang halal, minum yang halal, buat nasihat, buat amal yang baik, buat cari ridha Allah, baca zikir, buat salat, puasa, semua amal. Makna ini servis hati kita dalam dunia. Dalam dunia. Ini satu cerita dalam khas untuk hati. Dan syahwah burud. Syahwah burud kita. Makna makan dan minum. Syahwah burud kita. Ini satu syahwah macam mana kita kerja. Kita cari rezeki untuk apa? Untuk makan, untuk minum. Kalau tak ada makan, tak ada minum, tak ada orang yang jalan. Tak ada orang yang cari rezeki. Tak ada orang yang kerja. Tak ada orang yang pergi mana-mana. Sebab apa? Tak ada syahwah dalam burud kita. Ini satu askar hati. Satu askar ikut hati. Satu askar ikut hati. Burud. Satu burud. Ada yang cari rezeki yang halal. Makna baik ini. Ini dalam
syari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam hati ada buoyant yang cahaya. Ada satu titik yang cahaya sebab dia cari rizki yang halal. Juga ada syahwah al-faraj, syahwah perempuan, syahwah lelaki, mahu kawin. Untuk apa? Untuk ada rizki dzurriyyah salih dan salihah. Ini juga syahwah. Askar yang nombor 2 ikut hati. Askar yang nombor 2 ikut hati. Satu askar perut, askar yang nombor 2 faraj. Untuk apa? Untuk mahu kawin. Berapa susun sampai orang kawin? Ada orang yang pilih syahwa nafsu untuk buat fahisyah. Makna ini tukar jalan. Makna ini ikut jalan yang salah, yang Allah Subhanahu wa taala marah. Makna ini ada dalam hati satu buoyant yang gelap. Tak ada cahaya, dah gelap dalam hati. Sebab dia ikut jalan yang bahaya, ikut hawa nafsu. Ini askar yang nombor 2. Askar yang nombor 2. Lagi tambah yang bahaya dalam hati, askar yang nombor 3, marah. Askar yang marah. Al-ghadab. Bila dia marah, dia tak fokus ini baik atau tak baik. Tetapi sedikit. Macam mana kita nak marah? Dalam marah ini ada baik. Dalam marah ini ada baik. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayah, kana la yaghdabu illa lillah. Dia tak marah. Tetapi bila ada orang buat salah dalam agama yang Allah Subhanahu wa taala, dia marah. Sallallahu alaihi wasallam, dia marah. Kenapa? Sebab orang buat salah dalam agama Allah. Ini hak Allah Subhanahu wa taala, bukan hak kita. Kalau kita sabar. Tetapi bila kita nampak hak Allah Subhanahu wa taala, orang buat salah dalam hak Allah Subhanahu wa taala, kita marah sama dia. Kenapa? Sebab ini hak Allah Subhanahu wa taala. Dalam marah ini ada maslahah. Maslahah keluarga, maslahah tarbiyah, maslahah tarbiyah murid-murid, maslahah untuk kawan. Kita nak cari macam mana buat bersama kawan, buat amal baik. Kalau dia buat salah, kita marah sama dia. Marah ini makna sayang. Marah makna ini sayang. Sebab kita nak dengan dia masuk di dalam syurga. Tak mahu dia buat dosa. Ini 3 askar hati yang ikut nafsu. Yang ikut nafsu. 1, perut. 2, faraj. 3, marah. Ini 3 askar ikut hati yang Allah Subhanahu wa taala lihat dalam hati manusia. Lidzalika tak lihat semua badan. Yang kita tak lihat muka, tak lihat tangan, tak lihat kaki, tak lihat mata atau hidung, tetapi lihat hati. Kalau dalam hati baik, makna semua syahwah buat yang baik. Ada syahwat farj, kawin. Ada syahwat perut, cari rezeki yang halal. Awak marah, tetapi marah yang ada ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan marah sampai buat masalah. Lagi tambah masalah besar sampai bicak dalam jamaat Islam atau dalam umat Islam. Makna ini bahaya. Allah tak ridha. Allah tak ridha. Lidzalika Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagi kita banyak jenis yang hati manusia dekat ini. Dekat ini macam tamak. Tamak dunia. Bukan tamak untuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, tetapi tamak untuk dunia sahaja. Zuyyina linnas, semua manusia kita lihat depan mata kita dalam social media, dalam news, mana-mana,
semua mereka atau manusia ikut harta. Ikut harta. Tak tahu macam mana susun atau akibat dalam harta. Kalau orang tak ikut sistem yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa. Nombor 1, fitnah manusia, fitnah lelaki, perempuan. Perempuan bukan makna fitnah bahaya, tak. Makna fitnah kalau hati orang tak kuat iman, terus buat maksiat, terus buat zina, terus buat fahisyah, macam ini, Allah Subhanahu wa taala fitnah yang nombor 1 yang kotor hati, nombor 1 an-nisa, perempuan. Kenapa? Sebab hati lelaki dekat perempuan. Wow, ini cantik. Wow, ini tinggi. Wow, ini kurus. Wow, ini baik. Macam itu banyak sifat. Semua sifat ini asyaitan yang buka jalan. Asyaitan yang buka jalan. Bila buka jalan, makna iman yang dalam hati orang sikit atau kosong. Terus buat fahisyah. Terus buat maksiat. Makna hati dia dah gelap. Makna ikut syahwah faraj yang Allah Subhanahu wa taala beri atau bagi tahu umat Islam haram. Dan ada hudud dalam ayat Al-Quran, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fah. Dan jangan rahmah mereka yang buat fahisyah. Sebab ini pilih jalan yang salah, yang Allah Subhanahu wa taala marah. Zuyyina lin-nasi, ini sifat dalam hati manusia semua. Dalam hati manusia semua. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banin. Wal banin, suka anak-anak nak dzurriyyah, tak fikir dzurriyyah salihah, macam mana tarbiyah, macam mana dia hafal Quran, macam mana adab, macam mana akhlak, macam mana ikut sunnat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak fikir macam mana buat tarbiyah. Bila Allah Subhanahu wa taala beri rizki dzurriyyah, kita tahu ini amanah. Apa yang kita buat dalam dzurriyyah ini, Allah Subhanahu wa taala tanya kita. Dia hafal Al-Quran, baca Al-Quran, ajar dia salah, macam mana dia puasa, macam mana akhlak, macam mana muamalah, banyak. Ini mas'uliyah, hak-hak anak-anak. Wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Dan suka al-qanatir jam' qintar. Dalam bahasa Arab, qintar harta yang banyak. Harta yang banyak yang ada dalam bank atau dalam rumah atau mana-mana, tetapi kumpul harta ini untuk apa? Untuk tadbir dunia sahaja. Ini suka, syahwat nafsu. Ada orang salih boleh buat macam ini. Tetapi tadbir untuk apa? Untuk selamat agama yang nombor 1. Selamat harta yang nombor 2. Selamat umat Islam. Selamat rizki. Macam ini baik. Bukan untuk dunia sahaja. Wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Dan emas. Banyak jenis dalam harta Allah Subhanahu wa taala bagi atau beri umat Islam fokus macam mana tadbir. Bukan mustahil atau bukan haram kita cari rizki. Tetapi haram macam kalau kita buat salah dalam rizki ini yang Allah Subhanahu wa taala beri. Wal khaylil musawwamati wal an'am. Wal khayl, kuda yang bandai, lari, bandai sukan, bandai mudarrabah, dia baik. Wal khaylil musawwamati wal an'am wal harth. Semua harta yang imarah bumi, kalau kita, dalam hati kita untuk dunia, makna hati kita kotor. Kita ikut hawa nafsu. Hawa nafsu, yakni askar yang nombor 2,
syahwah burud ikut ini. Syahwah burud ikut ini. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Semua ini perempuan, dzurriyyah, emas, kuda, banyak al-an'am, kambing, unta, lambu, semua ini mata'ul hayatid dunya, khas untuk dunia sahaja. Macam mana nak selamat agama, selamat hati kita, syahwa yang Allah Subhanahu wa taala beri ini tadbir untuk ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan buat salah dalam syahwah yang Allah Subhanahu wa taala beri. Jangan ikut jalan yang bahaya. Jangan ikut jalan yang bahaya. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Wallahu 'indahu. 'Inda Allah Subhanahu wa taala dalam syurga ada yang baik. Hidup sana bukan sini. Badan kita yang ada dalam dunia yang lepas 5 tahun dah pindah tukar baru atau dah tua 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun dah tua macam ini. Hari kiamat waktu kita masuk dalam syurga, badan kita sentiasa tak tukar. Makna Allah Subhanahu wa taala beri kita sebab kita ikut sistem Allah Subhanahu wa taala. Macam mana nak buat khidmah atau imarah bumi dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada syahwat farju, kawin. Ada syahwah burud, cari rezeki yang halal. Awak marah, macam mana marah dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Okey, insya-Allah kita berhenti dalam ayat 14 di dalam surah Al Imran yang bawah tajuk nafsu hati. Jangan lupa malam ini insya-Allah ada baca Yasin dan tahlil arwah wa Jum'ah mubarakah wa astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u wada'i'uhu wa ila liqa insya-Allah minggu depan atau esok